Hai, hari ini kita mau membincangkan tentang isu dan cabaran um, berkenaan dengan sosial dan budaya. Ada 3 isu dan cabaran dalam sosial dan budaya ini, yaitu pemerdagangan manusia, isu pendatang asing, dan juga penyalahgunaan dan pengedaran dada. Yang pertama sekali kita lihat pemerdagangan manusia dahulu. Pemerdagangan manusia, kita lihat ada faktor dan usahanya. Kedudukan Malaysia di tengah-tengah Asia Tenggara boleh dijadikan negara destinasi atau transit golongan lelaki, wanita, dan kanak-kanak dari Indonesia, Nepal, India, China, Filipina, Myanmar, Cambodia, Bangladesh, dan negara-negara lain untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Sebahagian besar daripada mereka menjadi buruh paksa, pelacur, dan peminta sedekah. Mereka diseludup secara sukarela atau paksa oleh sindiket pemerdagangan manusia, dan sebagian besar wanita muda asing direkrut kononnya bekerja di restoran atau hotel, sebaliknya dijadikan pelacur. Setengah majikan mengabaikan permohonan dokumen sah sehingga mereka menjadi buruh paksa, dan majikan di ladang pertanian, tapak pembinaan, kilang tekstil, dan di rumah sebagai pembantu rumah. Majikan mengawal mereka dengan mengugut untuk menyerahkan paspor mereka kepada pihak berkuasa imigresen dan mendakwa pekerja telah melanggar syarat kontrak pekerjaan dan boleh membatalkan visa dan seterusnya diusir. Terdapat kira-kira 250.000 orang pembantu rumah di Malaysia yang sah, dan pertumbuhan NGO menganggarkan tambahan 100.000 orang lagi pembantu rumah asing yang tidak sah. 90% daripada mereka datang daripada Indonesia. Jadi kerajaan Malaysia telah mengharamkan kemasukan tambahan daripada Indonesia ini, dan Malaysia dalam rundingan memorandum persefahaman antara kedua-dua kerajaan sebilangan kecil rakyat Malaysia dilaporkan diperdagangkan di negara Singapura, China, Jepun sebagai pekerja seks komersial. Pada tahun 2012 terus menghadkan kemasukan warga asing. Langkah-langkah berikut telah diambil untuk mengurangkan masalah yang dihadapi oleh mangsa pemerdagangan: meningkatkan tindakan penguatkuasaan undang-undang, mengenakan hukuman jenayah yang tegas ke atas mereka yang terlibat, dan memberi latihan kepada pegawai untuk mengenal pasti mangsa pemerdagangan. Undang-undang Malaysia melarang untuk pemerdagangan manusia melalui akta anti pemerdagangan orang pindaan 2010. Laporan menunjukkan terdapat pakatan sulit antara pegawai polis dan juga pesalah yang menyebabkan kesalahan bebas daripada hukuman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengurus tempat perlindungan kepada mangsa, dan Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan memberi hak bekerja sementara kepada pemerdagangan buruh. Kerajaan Malaysia juga telah berusaha untuk membanteras pemerdagangan manusia dengan meneruskan kempen kesedaran awam mengenai pemerdagangan di media cetak, radio, dan televisyen. Kementerian menjalankan satu siri program latihan kepada pembantu rumah, majikan, dan ejen pekerja. Mereka juga menjalankan pemerhatian kepada syarikat yang terlibat. Dan pada tahun 2011, Kerajaan Malaysia dan Indonesia menandatangani pindaan MOU 2 hala tentang pembantu rumah dan majikan dilarang memegang pasport pembantu, dan juga wajib hari rehat mingguan pekerja. Menghadkan jumlah yang boleh dipotong daripada pendapatan, dan kedua-dua majikan menghadiri seminar tentang hak dan tanggungjawab. Pada tahun 2012, kerajaan dengan organisasi antarabangsa menganjurkan bersama satu bengkel proses Bali, iaitu satu persidangan serantau untuk pemerdagangan jenayah ini. Pihak berkuasa seperti polis, imigresen, dan pegawai buruh perlu diberi pemahaman tentang pemerdagangan manusia. Baik, seterusnya kita lihat tentang isu perdagangan pendatang asing. Ya, Malaysia sebuah negara yang sedang membangun dan kaya dengan sumber alam, dan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Jadi peningkatan dalam sektor pembinaan memerlukan tenaga kerja yang ramai. Tenaga kerja asing diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam sektor-sektor tertentu. Pendatang asing banyak memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara ini. Kekurangan tenaga kerja tempatan serta taraf hidup rakyat Malaysia yang tinggi membuka ruang kepada pekerja asing bekerja dalam sektor pembinaan, perladangan, serta perkhidmatan. Dalam tempoh beberapa tahun, kemasukan pekerja asing begitu mendadak, bukan saja dari negara jiran, malah daripada benua Afrika. Jadi mereka menghantar kepada keluarga masing-masing yang berada di negara masing-masing. Jadi ini antara masalah-masalah yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia. Kita tidak seharusnya lupa bahawa kedatangan mereka membawa pelbagai penyakit dan juga gejala sosial yang tidak sihat. Penyakit seperti malaria, taun sering berlaku disebabkan kedatangan mereka di negara kita.
Kesempatan hidup dan tinggal di rumah setinggan atau rumah kongsi menjadi penyebab kebersihan tidak dipentingkan. Penyakit sosial seperti pelacuran, pecah rumah, rompakan, jenayah lain boleh membawa kesan negatif kepada masyarakat dan juga negara, dan pihak polis terpaksa menambah peruntukan untuk meningkatkan lagi kawalan dan perkhidmatan mereka. Apabila beberapa projek pembinaan tertangguh, maka ramailah pendatang asing yang akan kehilangan pekerja sekiranya langkah penghantaran pulang tidak disegerakan. Kemungkinan jenayah semakin meningkat. Oleh itu, pihak polis akan memastikan keselamatan rakyat kita tidak diancam oleh pendatang asing. Begitu juga dengan Jabatan Immigration, mestilah bertindak tegas mengesan dan menghantar pulang pendatang tanpa izin ini. Dan orang ramai perlu bekerja sama dan menghubungi pihak berkuasa sekiranya terdapat parti di kawasan mereka. Kedatangan parti ke Malaysia bukan saja memberi kesan yang buruk dalam sosio budaya, tetapi juga kepada keselamatan dalam negara. Banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan dengan kehadiran pendatang asing. Jadi ianya merupakan satu kejayaan bagi pasukan Johor sebenarnya dalam menumpaskan parti ini, sebab kedatangan parti ini sebenarnya dia mengganggu gugat bukan saja keamanan tapi memberi kesan secara langsung ke ekonomi negeri Johor, kan Datuk? Memang itulah banyak yang saya terima komplain ataupun rungutan pada orang masyarakat awam. Ada yang saya baru berdapat Datuk kena ambil tindakan dekat pasar borong pasar borong dekat JB atau pasar borong Kepandan. Kan banyak warga asing, banyak parti yang menjalankan penjagaan. Kalau saya pergi malam makan hotel Cabati Bandar Satu tu, restoran nasib kan. Semua orang Pakistan jaga tu. Dia orang boleh bisnes. Dia orang boleh bisnes. So jadi saya pun tanya pegawai saya, tak ada ke orang awam. So jadi ini yang orang awam bagi Datuk. Ni kat pasar Bandar Datuk dekat ni, Datuk kena ambil dengan Datuk dekat ni banyak orang Rohingya sebagainya. Maklumat yang banyak saya dapat. So insya-Allah kita akan buat operasi bersepadu dalam waktu terdekat ni dengan PBT, dengan immigration lah. Saya kata itu paling penting untuk kita pastikan kita bukan kata kita nak sekat dia tak. Kalau orang asing masuk ikut peraturan, ikut prosedur, duduk secara legal, tak ada masalah. Tapi jangan masuk secara haram. Jangan mengambil kesempatan atau membuat bisnes menyebabkan masyarakat tempatan ini diketepikan. Peluang-peluang yang ada pada untuk perniagaan ini dirampas oleh orang asing yang memang tak ada dokumen pun, yang memang masuk secara haram. Sudah tentulah rakyat marah, masyarakat marah kan. So ini insya-Allah kita akan buat operasi betul. Saya kata banyak benda yang saya nak buat. Fokus saya sekarang ni masih lagi kepada parti, isu perjudian, isu pelacuran. So, InsyaAllah yang akan datang kita akan fokus lagi pada parti yang dah ada dekat Johor ni untuk kita clearkan insyaAllah. Okey, seterusnya yang terakhir kita lihat penyalahgunaan dan pengedaran dada. Dada didefinisikan sebagai ubat-ubatan ataupun yang menyebabkan kesan pada fizikal atau mental. Di peringkat awal, bahan dada iaitu kokain digunakan sebagai ubat sebelum disalahgunakan secara meluas di dunia. Dada digunakan untuk mengurangkan rasa lapar, memberi tenaga untuk menjalankan kerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. Semenjak tahun 1960-an, dunia merasai kesan dada dan sehingga kini terdapat 400 penagih dada di seluruh dunia. Dada menjadi satu ancaman kepada negara sama ada dalam ekonomi, sosial dan juga kesihatan seseorang. Ancaman ini saling berlarutan, bermula dari badan yang tidak cergas dan otak kurang cergas dan menyebabkan produktiviti merosot. Hubungan sosial antara satu sama lain turut terjejas. Penglibatan dengan kegiatan dada sama ada pengedar ataupun pengguna dada adalah salah dan melanggar undang-undang negara. Jenayah rentas sempadan ini semakin meluas dan perlu ditindakan semua pihak. Keselamatan negara tergugat bukan disebabkan ancaman dari luar, tetapi rakyat hidup menderita kerana penyalahgunaan dada. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sindiket dada semakin berkembang di Asia Tenggara berikutan peningkatan perdagangan metamfetamin dan laporan dari pejabat dada dan jenayah PBB dada perangsang jenis metamfetamin ATS ini termasuk amfetamin menjadi dada pilihan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur menggantikan dada berasaskan tumbuhan seperti heroin, opium dan kanabis. Dada senang dihasilkan di mana saja daripada pelbagai bahan dan sudah dibuat banyak rampasan, namun sindiket dada semakin meluas. Di Malaysia, jumlah penyeludupan dada rakyat Afrika yang ditangkap meningkat 2 kali ganda pada tahun 2010, yaitu seramai 65 orang termasuk 50 orang rakyat Nigeria. Dan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1987 telah mengisytiharkan 26 Jun sebagai Hari Anti Dada Antarabangsa dan setelah 26 tahun, masalah ini masih belum diselesaikan dan merupakan satu ancaman kepada masyarakat dunia. Penyalahgunaan dada
dada dan penyeludupan dada bukan hanya ancaman terhadap kesihatan tetapi telah menjadi ancaman besar terhadap kestabilan global dan pembangunan sosioekonomi yang merentas dunia. Usaha-usaha memerangi dada dilakukan melalui pendekatan pencegahan, pemulihan, penguatkuasaan undang-undang dan kerjasama di peringkat antarabangsa. 5 akta telah digubal sejak tahun 1952 bagi tujuan pencegahan pengedaran, pengagihan dada dan usaha pemulihan penagih dada seperti Akta Dada Berbahaya tahun 1952, Akta Penagihan Dada, Rawatan dan Pemulihan 1983, Akta Dada Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985, Akta Dada Berbahaya Pelucutan Harta 1988 dan Akta Racun 1952. Jadi itulah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam sosial budaya antarabangsa. Sekian dan terima kasih.